Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kedua. The second question tadi Dan. Soalan yang kedua kan? Ya, Ya. soalan kedua. Soalan ni agak radikal sikit. Okey, berkenaan tentang mazhab dalam Islam. Saya cakap dulu, Islam datang daripada Nabi Muhammad SAW, jadi dia akan betul. Tapi disebabkan terlalu banyak mazhab muncul, menyebabkan ramai umat Islam berpecah. Bahkan ada yang berbunuhan dalam sejarah. Jadi saya nak tanya, betulkah mazhab ini adalah rahmat bagi umat Islam? Okey. Good. Terima kasih. Mazhab ni daripada zahaba. Zahaba ni pergi, masuk jalan untuk seorang tu lalu di dalam memahami agama. Begini saya nak pegang. Kita memerlukan mazhab ni. Bukan kerana dia bernama mazhab, tapi kerana kita memerlukan scholars. Kerana ada perkara dalam agama very clear. Orang tak tolong tafsir pun kita faham. Tapi ada banyak perkara dalam agama memerlukan huraian dan tafsiran. Walaupun teks tu ada di situ. Saya selalu buat contoh mudah untuk orang bagi faham. Kan? Bila kita kata suruh rokok dalam solat, kita tak boleh faham rokok melainkan kita kena lihat Nabi SAW rokok. Dan untuk mengumpulkan hadis-hadis rokok tu mungkin kita tak berupaya. Sekolah suruh kumpulkan semua hadis sifat bagaimana Nabi rokok. Itu satu contoh. Itu keperluan kita kepada usaha mereka. Keperluan kedua, keperluan kita pada tafsiran mereka. Bila kita sakit pada bulan Ramadan, kita boleh buka puasa tak? Boleh tak? Kerana Quran kata waman kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Pada siapa yang sakit ataupun musafir boleh ganti. Tapi sakit apa yang boleh buka puasa? Sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, sakit hati tak masuklah. Sakit apa? Kau tu sakit telinga, boleh buka puasa? Siapa tak boleh? Dia kata sakit. Sakit kaki boleh buka puasa? Habis sakit apa yang boleh buka puasa? Sakit mata? Perkataan sakit itu very general. Macam mana nak define sakit yang boleh buka puasa itu? Perlukan satu usaha scholars. So then scholars ada berbeza pendapat. Seorang kata sakit yang macam ni. Seorang kata sakit macam ni. Bagi membuat interpretasi ataupun tafsiran pada perkataan sakit itu. So dengan itu kita perlukan scholars. Kalau tidak kita tak boleh nak buat kerja ni semua. Dengan itu datangnya mazhab-mazhab. Mazhab ni tafsir begini, mazhab ni tafsir begini, mazhab ni tafsir begini. Contoh umpamanya, ada mazhab kata tadi tak boleh bagi kat non-Muslim zakat. Ada mazhab kata boleh. So ia memberi keluasan. Kalau kita dalam keadaan situasi yang tertentu, kita lihat, kita study argument, mungkin di Malaysia memberikan zakat dalam konteks mu'allaf ini, umpamanya diluaskan tafsiran mu'allaf, memberi manfaat kepada dakwah umpamanya, kita apply pendapat itu. So, banyaknya mazhab sepatutnya memberikan kebaikan, bukan memberikan keburukan. Saya buat contoh yang lain. Di Perlis ni kita benarkan bank susu. Tahu bank susu? Ibu simpan susu, derma susu untuk anak orang lain minum. Dulu masa awal Malaysia tak mau benarkan. Kerana takut kaul mazhab yang tak benar. Yang takut jadi anak susuan. Tapi kita study semua. Bukan saja 4 mazhab yang 4. Kita pergi Al-Lais bin Sa'ad. Kita tengok pendapat dia. Kita tengok pendapat-pendapat lain. Kita kata dia boleh buat. Sekarang baru Malaysia kata boleh buat, boleh dulu kata boleh buat. Sebab keluasan mazhab itu. Macam juga harum manis tadi. So mazhab suppose good untuk Muslim. Membantu scholarship. Kalau satu orang bagi pendapat dengan satu teks, ada seorang bagi pendapat, dengan satu teks ada 20 orang bagi pendapat. Mana lebih baik? Yang sikit kan yang ramai?
Yang ramai menyebabkan kita ada ruang untuk memikirkan kesarjanaan atau scholarship, kesarjanaan, keilmuan itu. Itu pentingnya mazhab. Saudara kita kata tadi menyebabkan berlaku pergaduhan. Yang bergaduh tu bukan kerana ilmu. Yang bergaduh tu kena taksub mazhab. Dia tak? Mazhab aku yang betul. Siapa lain daripada mazhab Syafi'i sesat. Ini masalah. Siapa lain daripada mazhab Hanafi sesat. Ini masalah. Siapa yang tak mau ambil mazhab Syafi'i, dia terkeluar. Dia Wahabi. Ini masalah. Ini masalah. Ketaksuban ini yang menjadi masalah. Bukan mazhab itu yang menjadi masalah. Mazhab adalah rahmat. Ia memberikan ruang untuk kita memahami kesarjanaan tokoh-tokoh terbilang sepanjang sejarah umat Islam.